Hai, Assalamualaikum. Saya Hadi Nafi, cikgu tanaman anda. Okey, hari ni saya nak share dekat korang sikit tips-tips untuk kita beli racun. Yang ni saya sentuh surface dia bahagian meracun ni. Saya tak boleh nak go deeper sebab saya bukan orang yang belajar betul-betul, yang betul-betul handai buat racun ni. Bukan kata agronomis untuk saya ajar korang very detail about racun, about serangga. Saya hanya ajar korang what work best for me. Dia sebenarnya, sebelum kita beli racun, kita kena kenal dulu serangga kita. Kita tak boleh lah kata kita nak pergi beli racun, pokok saya kena macam ni, macam ni, macam ni, nak beli racun apa? Yang tu pergi dekat toke tu memang kena lipat dengan toke tu kan. Jadinya sebelum kita beli racun tu, kita kena kenal dulu serangga kita. Kita kena tahu serangga apa yang merosakkan kita punya tanaman. Tak kira lah korang tanam cili ke, terung ke, rock melon ke, peria ke, timun ke, ataupun apa-apa tanaman yang lain, korang mesti kena kenal dulu perosak yang ada dekat korang punya tanaman. Macam mana korang nak tahu perosak tu? Korang boleh Google, ataupun korang boleh tanya kawan-kawan korang, ataupun kalau macam cara saya, lagi best, saya tanam dulu, saya tak racun. Sebab apa? Saya nak tengok serangga apa yang ada. Kalau saya racun, saya dah tak tahu lah serangga apa yang ada kan. Memang saya dapat pokok yang cantik, tapi saya tak tahu serangga apa yang ada. Jadinya saya tanam, biar pokok tu rosak, dan saya tengok serangga apa yang datang. Okey, nanti next season saya akan cuba untuk overcome masalah-masalah yang ada dekat tanaman tu. Tak kira lah tanaman apa. Okey, kat sini saya nak cerita dekat korang basic serangga yang selalu datang. Serangga-serangga asas yang selalu datang dekat kita punya kebun. Yang ni saya cerita ni lebih kepada cili lah kot, sebab cili yang agak susah. Saya pun masih belajar lagi tanam cili. Okey, jadi saya akan cerita bab cili. Simple je. Kita ada whitefly, betul? Kita ada racun serangga yang pertama, whitefly. Lepas tu serangga kedua yang kita ada ialah thrips. Yang ni saya cerita yang parah-parah ni, thrips. Okey, yang ketiga ialah aphid. Aphid ni kalau tak meracun je datang, tapi kalau kita meracun dia tak ada masalah. Okey, yang keempat ialah ulat. Okey, ulat, tak kira lah ulat ratus ke, ulat pengorek buah ke, ulat platella ke, apa-apa ulat lah. Ulat lalat buah yang duduk dekat dalam kat dalam buah tu pun ulat juga. Lepas tu kita ada yang saya sebut tadi ialah lalat buah. Salah je. Lalat buah. Okey, lalat buah. Dan yang terakhir kita ada 6 yang ni 6 yang basic. Kita ada 6 yang terakhir ialah hamama. Okey, kita ada hamama. Cuma dekat antara 6 serangga ni, korang kena tahu yang mana satu yang menjadi vektor kepada virus. Yang korang betul-betul kena kawal ialah 3 benda ni. Yang ni korang kena betul-betul kawal, whitefly, thrip dengan aphid. Yang ni ialah vektor kepada virus. Kiranya kalau dia makan pokok kita tu, kalau dia ada bawa virus, dia akan menjangkiti pokok-pokok yang lain. Dia macam denggi, macam virus denggi, demam denggi. Dia dibawa oleh nyamuk Aedes. Nyamuk lain tak bawa. Dia dibawa oleh nyamuk Aedes. Tapi andai kata nyamuk Aedes tu ada virus, tapi kalau nyamuk Aedes tu pun tak ada virus, lah. Kita kena tampar gitu je lah. Tak kena lah demam denggi. Sama juga macam pokok kita. Okey, lepas tu apa lagi masalah yang ada dekat kita punya tanaman? Yang kedua ialah kulat. Okey, saya sort balik yang atas ni ialah, yang ni ialah serangga. Okey, yang ni saya highlight warna lain. Saya highlight warna merah, serangga. And then yang bawah ialah kulat. Macam-macam kulat ada. Okey, apa kulat yang biasa menyerang kita punya tanaman? Okey, yang pertama, yang ni paling popular, hawa pucuk, ataupun dalam bahasa English dia ialah top tora. Macam tu kot eja dia, kesalah tora. Okey, ya kot. Kalau betul-betul lah, kalau salah. Okey, lepas tu yang kedua ialah anthracnose. Yang ni yang paling ditakuti lah, anthracnose. And then yang ketiga kita ada apa lagi dalam kulat ni? Kita ada apa lagi untuk pokok cili? Hawa pucuk, anthracnose, bintik daun. Okey,
Okey, jadinya korang dah boleh nampak yang atas ni ialah kita punya serangga, yang ini kita punya kulat. Kita kena tahu dulu apa penyakitnya. Kalau kata timun, timun punya penyakit. Kalau kata terung, terung punya penyakit. Korang jangan campur aduk. Okey. Kemudian, bila kita dah tahu benda-benda ni kan, apa yang kita perlu buat? Lepas tu macam mana kita nak beli racun dekat benda ni? Adakah kita tengok pada botol je? Kita tengok pada botol. Okey, ni racun trips, beli. Okey, ini racun trips, beli. Ini racun whitefly, beli. Ini racun ulat, beli. Untung tokek macam tu. Kadang-kadang nama lain, dia punya bahan aktif sama. Lepas tu menggagau, meracun, tak jadi-jadi. Okey. Jadinya sekarang ni saya nak cerita dekat korang apa benda yang kita perlu tengok waktu kita beli racun. Kita kena pastikan kita tengok dia punya MOA. Apa tu MOA? Ialah mode of action dia. Macam mana kita nak tahu mode of action ni? Kita kena buka laman web IRAC. IRAC bukan Q. Kalau Q tu lain tempat tu, jauh tu. Okey, yang ni saya highlight IRAC. Saya highlight warna hijau. Okey, korang boleh google IRAC ni. Dan apa yang termaktub dekat dalam IRAC ni, IRAC ni, maksud IRAC ni ialah Insecticide Resistance Action Committee. Betul kot eja dia. Okey, apa itu ialah Insecticide Resistance Action Committee ni? Resistant ni bermaksud, kita kena highlight dekat sini. Resistant ni bermaksud dia punya daya rintang. Maksudnya serangga ni dia boleh bina resistant. Dia boleh bina daya rintang untuk sesetengah racun tu. Jadinya korang perlu berhati-hati bila korang guna racun sebab kalau korang guna terlalu kerap, korang akan mengakibatkan serangga tu resistant. Jadi korang kena hati-hati. Okey, jadinya sekarang kita akan buka IRAC tu Kita akan cari IRAC. Okey, korang boleh nampak dekat bawah ni dia tulis Insecticide Resistance Action Committee ni, korang tekan. Lepas tu korang boleh pergi dekat bawah sekali, dekat sini, the IRAC Mode of Action Classification Online. Korang tekan dia ni. Okey, kat sini korang boleh nampak ini ialah kita punya group racun. Racun kita ada kumpulan-kumpulan dia tau. Korang kena pecahkan antara kumpulan-kumpulan tu. Korang tak boleh guna racun yang sama. Ada orang dia ajar kita kena tukar-tukar racun. Kita kena tukar-tukar racun. Macam mana kita nak tukar-tukar racun tu? Sedangkan kita tak tahu racun tu nak tukar macam mana. Jadinya adalah orang pandai, dia tukar racun, dia tukar bahan aktif. Hari ni dia pakai Clipper, lusa dia pakai Solomon, lepas tu tulat dia pakai Alika. Pandai. Memang dia punya AI berbeza-beza, tapinya dia dalam grup yang sama. Jadinya kita punya serangga tu dia akan build resistant terhadap racun tu. Okey, kita tengok balik dekat sini. Apa yang kita nampak dekat sini, kita boleh tengok belah kanan sekali ni. Okey, korang nampak yang belah kanan sekali ni, dia ada tulis nerve and muscle. Dia ada growth, dia ada respiration, dia ada midgut. Okey, yang ni saya akan tulis dulu dekat kita punya words tadi. Okey, dia klasifikasikan sebagai nerve and muscle. Lepas tu respiration. Kalau korang download dia punya AI tu, dia tulis respiration and energy metabolism. Lepas tu yang ketiga ialah juvenile. Juvenile tu kalau kita masuk sekolah juvana tu, juvenile tu lah, maksudnya budak-budak bawah umur. Okey, jadi kita berbalik kepada kita punya ni lagi. Ni growth ni juvenile. Okey, kan korang confuse pula. Growth dia sama, growth benda yang sama Okey, kita buka balik kat sini. Jadi bila korang nak beli racun, saya biasa fokus pada 3 ni. Midgut ni ada 1 je. Korang boleh tengok warna dia, nampak 1 je. Jadi saya banyak fokus dekat 3 ni lah. 3 ni je paling banyak yang ada dekat dalam kita punya IRAC tu. Jadinya apa yang kita perlu buat ialah
kita kena tengok serangga apa kita nak attack tadi. Okey, kita senaraikan balik bawah ni. Kita tengok balik dekat sini lepas tu kita senaraikan. Okey, saya turun ke bawah. Saya akan tunjuk macam mana kita nak cuba racun kita punya serangga. Okey, yang pertama kita buat whitefly. Whitefly, apa racun yang sesuai untuk whitefly? Macam mana kita nak buat? Kita kena klasifikasikan macam mana kita nak attack whitefly tu. Maksudnya kalau orang, kita boleh tumbuk kepala dia, kita boleh tumbuk dia punya dada, kita boleh tumbuk dia punya macam-macam tempat lah kita boleh tumbuk. Jadinya kita boleh fokus kepada tumbukan kita tu, ataupun kita boleh fokus kepada kita nak attack serangga tu macam mana. Kita balik kepada atas ni balik. Kita boleh attack nerve and muscle serangga tu. Yang kedua, kita boleh attack dia punya respiration ataupun energy metabolism. Lepas tu kita boleh attack dia punya juvenile and growth dia. Kita boleh attack kat situ. Jadi kalau kita attack satu je, contoh kalau katakan kita attack nerve and muscle je, lama-lama sadar dia punya nerve and muscle dia sadar dia. Jadinya kita kena tukar-tukar. Kita tak boleh lah kata kita pakai nerve and muscle sahaja. Okey, jadinya whitefly kita kena letak apa? Kita kena letak nerve dulu. Apa racun yang sesuai untuk nerve dia? Lepas tu kita buat dia punya saya letak energy energy M. Okey, apa yang sesuai untuk energy metabolism dia? Lepas tu yang ketiga ialah dia punya growth. Apa racun yang sesuai untuk dia punya growth? Macam ni kita nak tahu? Kita buka lah balik iRack ni. Senang je. Kita buka balik iRack ni. Lepas tu kita tengok racun apa yang sesuai. Biasanya yang ni atas pengalaman lah. Yang ni korang boleh check. Kalau korang rajin nak bawa iRack ni pergi dekat kedai racun tu, boleh je, tak ada masalah. Tapi nya korang kena pandai lah. Kena ejas-ejas lah kan. Okey, yang pertama, biasanya kita akan ambil dia daripada grup 4A, iaitu grup neonicotinoid. Korang boleh nampak ni, kita boleh ambil acetamiprid, kita ada imidacloprid, kita ada thiamethoxam. Yang ni semua racun whitefly. Acetamiprid ialah clipper, imidacloprid ialah Solomon ataupun Fusila, thiamethoxam ialah apa? Alica. Banyak lagi ni. Dinotefuran ni apa? Dinotefuran tu ialah Ocean. Jadinya pilihlah mana yang korang suka. Jadinya sekarang ni saya nak pilih acetamiprid. Ambil acetamiprid, saya copy, saya masuk dekat sini. Nerve dia ialah acetamiprid. Okey, buruk tulisan dia. Okey, nerve yang pertama ialah acetamiprid. Okey, kita adjust lah. Delete bagi cantik sikit. Okey. Yang kedua ialah kita punya energy M. Apa itu? Apa dia punya energy metabolism dia? Kita boleh tengok warna merah, respiration. Tengok warna merah, kita pilih. Okey, nampak ni ada 12, 13, 20, 21, 24, 25. Okey, sampai situ saja. Okey, sekarang ni kita akan pilih, saya biasalah normal saya pakai normal. Kita boleh buka ni, diaphanturon. Diaphanturon ni apa benda? Siapa boleh teka? Diaphanturon ni ialah Pegasus ataupun Agus. Okey, sekarang ni kita ambil diaphanturon, kita letak dekat sini. Okey, lepas tu yang ketiga, dia punya growth. Okey, apa growth dia? Okey, kita tengok growth warna apa? Growth warna hijau. Jadi kita balik hijau. Kita ada nombor 7, kita ada nombor 10, kita ada nombor 15, kita ada nombor 16, kita ada nombor 17, kita ada nombor 18, dan satu lagi kita ada nombor 23. Kadang-kadang korang tak tahu pun. Saya pun kadang-kadang tak tahu macam ini kan. Ini saya tahulah. Ini racun dia. Okey, jadinya biasa apa yang kita pakai, saya ambil je. Yang ni saya ambil je. Korang boleh check sendiri nanti mana yang paling sesuai. Okey, korang boleh tengok. Kalau saya buka 7A, yang ni saya tak biasa dengar racun ni, so saya boleh skip. Lepas tu saya tengok yang ni, B pula, phenocicap. Saya tak pernah dengar racun ni, jadi saya boleh skip. Pyriproxyfen, yang ni saya biasa dengar. Ini ialah racun Amico ataupun racun Admiral. Jadi saya ambil, saya copy, saya letak dekat dia punya gross. Okey, sekarang ni korang dah nampak racun whitefly kita ada 3. Nampak? Kita boleh letak. Yang ni ialah daripada grup apa tadi? Grup 4A. Lepas tu diaphan daripada grup
apa? Grup 12A. 12A kan? Tak silap saya lah. Betul ke 12A? 12A. Oh 12. Betul lah 12A. Nampak? Saya dah hafal benda ni. Okey, 12A dan pyroproxyphene ialah daripada grup 7C. Okey, korang dah ada grup yang berbeza-beza. Jadi bila korang tukar, korang boleh tukar grup yang berbeza-beza lah. Jadinya, okey, saya cuba buat satu lagi. Nerf. Apa lagi nerf whitefly yang ada? Nerf whitefly yang ada, kita boleh buka balik. Kita buka balik racun nerf yang kita janganlah pilih daripada grup yang sama. Kita janganlah pilih daripada grup 4A tadi. Kita tukar pula daripada grup lain. Kita boleh tengok ni dekat sini ada grup 1. Kita boleh buka carbamate. Carbamate ni banyak juga ni kan. Banyak ni. Ni carbofuran ni. Jangan pakai. Okey, kita boleh tengok kat atas ni. Okey, yang ni bahaya-bahaya semuanya. Kita boleh tengok yang ni acephate. Kita ada apa benda lagi, banyak lagi kat dalam ni. Apa ialah racun whitefly yang ada. Okey. Dekat sini tak ada. Okey. Yang saya cakap tak ada tu yang saya familiar tau. Kalau korang familiar, yang ni semua atas pengalaman. Kalau korang memang pengalaman bertahun-tahun ni, mungkin korang punya advantage lagi bagus sebab korang dah kenal racun. Saya ni baru setahun jagung je. Jadinya kita boleh tengok dekat sini apa lagi racun yang ada untuk whitefly. Kita boleh buka dekat grup. Saya ambil 3A grup A ni ni banyak metrin ni, delta metrin, cypermetrin, apa benda semua ada dekat dalam grup ini. Okey, kita tengok mana yang sesuai. Okey, tak ada. Jadi saya buka lagi daripada grup lain. Yang ni ialah grup ivermectin. Yang ni bukan vaksin tu tau. Tapi ada satu yang kita biasa pakai iaitu abamectin. Abamectin ni boleh juga guna untuk whitefly. Dia untuk mites boleh, whitefly boleh, trips pun boleh. Cuma mana yang lebih berkesan tu kita sendiri try lah. Kat kebun saya sesuai, tapi kat kebun orang lain mungkin tak sesuai kan. Okey, saya ambil abamectin. Kita boleh letak kat sini, Ctrl V. Lepas tu grup 6 kita boleh letak kat sini. Nampak? Kita dah ada 2 kat situ. Kita dah ada 2. Okey, then apa lagi yang sesuai daripada nerf? Apa lagi yang sesuai? Kita boleh buka dekat sini. Yang ni saya baru cerita whitefly tau. Banyak lagi ni kalau kita nak cerita ni. Letih. Tapi hari ni saya cerita whitefly je. Okey, nerf. Kita boleh buka kat sini. Nerf warna merah. Merah. Defend kita dah ambil tadi. Apa lagi? Kita tengok sini. Clofenaper ni lebih kepada trips. Okey, kita tengok lagi. Apa lagi dekat sini? Okey, tak ada. Okey, kita check lagi. Okey, nampaknya tak ada ni, tak ada. Okeynya nampaknya tak ada yang sesuai daripada energy metabolism untuk whitefly yang kedua, tak ada. Okey, kita go for dia punya growth. Saya biasa pakai ni, bufoprazine ni. Yang ni pun boleh untuk whitefly. Tapi ke tempat saya lah, kat tempat korang saya tak tahu. Okey, Ctrl C. Kita Ctrl V dekat sini. Okey, daripada grup berapa tu? Daripada grup 16. Okey, korang dah nampak tak macam mana kita nak pilih racun tu? Yang ni baru racun whitefly. Jadinya kalau orang tanya saya, bos nak pakai racun whitefly ni, racun apa nak pakai bos? Jadi saya recommend 3 racun. Saya akan recommend 3 racun. Korang boleh check sendiri. Korang boleh tengok dekat sini. Korang boleh pakai acetamiprid ataupun korang boleh pakai imidacloprid. Korang boleh pakai juga thiamethoxam, tapi salah satu. And then korang boleh tengok. Kalau kita nak tukar-tukar, kita ambil acetamiprid, kita ambil abamectin, kita ambil diafen, kita ambil profesor. Kita jangan campur semua, tapi kita akan tukar-tukar. Kita tak boleh ambil total dalam satu masa kita racun semua. Sebab saya dah pernah try, rugi racun saya. Mahal. Jadinya saya pakai yang murah aja. Kita pakai satu-satu boleh, campur boleh, sama ada acetamiprid kita campur dengan diafenteron. Lepas tu hari keduanya kita racun abamectin campur dengan pyroproxyphene pun boleh. Kita buat macam tu, kita tukar-tukar. Okey, lepas tu sekarang saya nak belanja korang satu lagi serangga. Yang ni memang banyak masalah. Saya belanja korang racun trips pula. Okey, racun trips. Macam mana kita nak pilih racun trips ni?
kita buat macam tadi juga. Kita letak dia punya nerve apa, lepas tu energy M apa, lepas tu dia punya growth. Okey, apa dia? Okey, so apa yang kita perlu buat? Kita perlu buka balik pada iRack ni, dan kita akan cari racun nerve untuk binatang ni. Racun untuk trip, racun untuk nerve. Apa yang korang biasa pakai? Korang mungkin kenal racun, tapi korang tak kenal dia punya mode of action dia. Saya boleh pakai fipronil. Fipronil, kita check. Fipronil daripada grup 2B. Ini fipronil. Copy. Okey. Paste. Daripada grup 2B. Bukan pensel 2B tu tau, tapi grup 2B. Nampak ni, 2B ialah fipronil. Okey, lepas tu dia punya energy metabolism pula. Kita tengok warna merah. Kita boleh ambil yang apa saya cakap tadi, ialah dekat sini grup 13. Kita boleh ambil chlorphenaper. Saya pun tak tahu sebut macam mana. Saya rasa betul kot. Chlorphenaper. Okey, energy dia. Chlorphenaper, Ctrl V, paste. Ni daripada grup berapa tadi? 13. Daripada grup 13. Lepas tu apa lagi? Racun growth untuk menatang ni. Tadi kita dah ambil apa tadi? Kat sini kita dah ambil pyriproxyfen, kita dah ambil ibuprofen, kita dah ambil. Lepas tu apa lagi yang kita boleh ambil? Ini yang hijau-hijau ni tau. Yang atas ni kita dah ambil tadi. Ini saya tak tahu. Ni saya tak tahu racun apa. Jujur saya cakap saya tak tahu racun apa. Lepas tu saya biasa pakai untuk telur trip, saya akan pakai racun bangsawan sikit. Saya buka bawah-bawah ni, nampak ni. Ini dia. Spirotetramat. Ini ialah racun telur untuk trips dalam. Okey, spirotetramat. Okey, saya tambah sini Ctrl V. Dia punya apa tu? Grup ialah daripada grup 23. Racun apa spirotetramat ni? Okey. Racun apa spirotetramat ni, kita tengok racun apa. Ni, Movento. Racun ni mahal, tapi okey lah, boleh lah pakai Movento ni. Kita pakai untuk kita hapuskan dia punya telur sahaja. Kalau kita buka dekat Shopee korang boleh tengok dia punya AI dia ialah spirotetramat campur dengan imidacloprid. Jadinya korang boleh campur terus. Bukan maksud saya korang tak perlu campur, korang pakai dia saja. Korang boleh settlekan dia punya trip dewasa, korang boleh settlekan dia punya telur sekali. Bagus racun Movento ni, korang boleh pakai. Nampak dekat situ. Jadinya yang ni saya bagi contoh je tau, sebab banyak ada kat atas ni. Jadi korang boleh pilih dekat sini. Okey, lepas tu apa yang kita perlu buat? Kita dah tahu ni, adakah kita akan beli semua racun ni ataupun kita akan beli sikit je. Jadinya apa yang kita perlu buat ialah kita kena tahu apa yang iRack ajar kita. Yang ni bukan saya ajar, yang ni iRack ajar. Kita back semula. Apa yang iRack ajar kita? Okey, dekat sini memang dia dah ajar dah. Memang dekat dalam ni what is insecticide resistant, semua ada. Korang pergi study benda ni Korang boleh study. Saya malas nak ajar sebab saya tak berkelayakan untuk ajar korang sebenarnya. Saya hanya petani biasa je. Saya tak boleh nak ajar korang. Tapi saya biasa amalkan benda ni. Saya suka search benda-benda ni. Jadi korang boleh tengok Nampak ni, dia ada recommend managing insect pest resistant, single pest. Contohnya, kalau kita nak meracun tu, kita jangan racun contoh grup 1, lepas tu grup 2. Tak boleh, not recommended. Seeloknya kalau kita nak pakai grup 1 ni, kita tukar 1, 2, 1. Contohnya lah, kalau kata dekat kebun kita tu acetamiprid ni memang menjadi sangat. Janganlah hari pertama korang racun acetamiprid, hari kedua korang bantai acetamiprid lagi. Jangan. Korang tukar. Mula-mula korang pakai acetamiprid, lepas tu korang tukar abametin,
Tapi tak best lah kalau korang tukar Bamectin sebab dia nerve juga. Korang boleh bagi acetamiprid, korang boleh tukar kepada diafentron, lepas tu korang boleh tukar kepada acetamiprid balik. Nampak? Baca dekat sini je. Benda ada kat sini. Korang yang tak cari. Jadinya ada 1, 2, 1. Boleh. Lepas tu korang boleh buat pula 1, 2, 3. Strongly recommended. Nampak? Bila korang meracun tu, korang boleh buat acetamiprid. Kalau kata korang nak bantai nerve, boleh je, tak ada masalah. Tapi dia tak strong di recommended. Korang boleh buat acetamiprid, diafentron, pyroproxifen. Kan dia dah habis satu cucu cicit keturunan dia. Korang boleh nampak kat situ, kita acetamiprid tu kita dah racun dia punya dewasa, diafentron kita racun dia punya dewasa. Lepas tu pyroproxifen kita racun dia punya telur. Jadinya dia nak bombiak tu tak boleh. Kalau korang boleh tengok pada dia punya gambar ni tadi ni, yang ni dia cerita ni kat sini ni. Nampak ni, benda ni, benda-benda ni lah. Andai kata kalau dia racun, ada yang tidak berkesan. Ada yang tidak berkesan tu dia akan hidup, dia akan membiak, dia akan jadi lagi banyak. Jadinya serangga tu tak mati. Jadinya korang kena tukar-tukar dia punya kelas dia ni, dia punya dia punya group dia, kena tukar grouping dia. Benda ni easy je sebenarnya. Jadinya kalau korang rasa korang boleh study bab ni, korang boleh tengok dekat botol sendiri sebenarnya dia dah ada tunjuk dah. Dekat botol tu dia ada bagi tahu racun ni racun untuk telur, dia ada bagi tahu group, tapi tak banyak racun yang ada ditulis group. Tapi korang boleh tengok dekat situ, dekat botol tu korang boleh tengok, okey, yang ni boleh serang whitefly, yang ni boleh serang itu, ini. Jadi korang boleh pakai racun-racun itu. Benda ni sebenarnya topik ni panjang. Kalau saya teruskan lagi buat video ni satu-satu seko-seko saya bantai, memang akan jadi panjang. Jadi benda ni korang kena study sendiri. Sebenarnya lagi korang study sendiri, lagi korang faham. Lepas tu korang ajar pula orang. Korang ajar orang, insya-Allah nanti lagi mantap korang punya ilmu tu. Saya ni hanya penyampai saja. Saya pun belajar dengan orang lain. Saya belajar daripada online, saya belajar dengan cikgu-cikgu, saya belajar dengan kawan-kawan, saya tengok apa yang sesuai dekat kebun orang, saya cuba dekat kebun saya, okey tak okey. Jadinya saya kena buat sendiri, saya kena figure out sendiri apa yang sesuai dekat kebun saya. Jadi korang jangan ikut orang lain. Kalau korang ikut apa racun yang saya beli tadi tu, memang tak akan berkesan langsung. Jadinya saya tak nak panjangkan lagi video ni. Kalau tak lagi bosan orang nak tengok, saya akhiri dekat sini sajalah. Okey, Assalamualaikum.